10 fakta power pilihan raya di seluruh dunia. Kehangatan pilihan raya semakin terasa. Raya Malaysia yang sudah mencapai umur 18 tahun telah didaftarkan secara automatik sebagai pengundi. Hal ini telah dikuatkuasakan sejak 15 Disember 2021. Untuk rekod, seramai 4 juta anak muda Malaysia telah didaftarkan sebagai pengundi secara automatik. Jadi mengundi ini merupakan tanggungjawab yang sangat penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang akan memerintah negara tu bagus ke tak bagus untuk pastikan ekonomi Malaysia ni kekal kukuh dan stabil. Tapi video kali ni bukan kita nak cerita parti mana yang patut kita undi, tapi kita nak cerita pasal 10 fakta menarik tentang pilihan raya di seluruh dunia. Yang pertama, kebanyakan negara mengundi pada hari Ahad. Kalau dekat Amerika Syarikat, biasanya hari mengundi jatuh pada hari Selasa. Tapi bagi majoriti negara lain di seluruh dunia, akan diadakan pada hari Ahad. Tapi yang menariknya, negara yang menggunakan bahasa Inggeris pilih hari bukan Ahad sebagai hari mengundi. Contohnya Kanada, hari Isnin adalah hari mengundi. Britain pula pilih hari Khamis. Australia dan New Zealand suka hari Sabtu. Yang kedua, dekat negara India, pilihan raya boleh makan masa selama berminggu-minggu. Macam yang kita tahu, negara India ni besar dan ada lebih 800 juta pengundi yang layak. India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Kerajaan India perlukan masa berminggu-minggu, malah berbulan-bulan untuk selesaikan pilihan raya. Pada tahun 2014 dekat India, pengundian saja berlangsung selama 9 hari berbeza sepanjang tempoh 5 minggu. Yang ketiga, mengundi adalah wajib dekat Australia. Setiap warga Australia yang berumur 18 tahun ke atas dah wajib untuk mengundi dari segi undang-undang. Sesiapa yang tak pergi mengundi akan kena denda sebanyak $20 Australia, lebih kurang RM62 Malaysia. Kalau gagal bayar, boleh kena denda yang lagi banyak sehingga $180 Australian dollar bersamaan RM554. Fakta pilihan raya yang keempat adalah negara yang membenarkan pengundinya untuk mengundi tiada siapa dalam senarai. Kalau dekat Malaysia, kalau kita ni tak suka mana-mana parti pun, jadi kita boleh pilih untuk duduk rumah sebab kalau kita pergi undi pun, tak ada siapa pun kita nak undi. Tapi untuk negara Colombia, Greece, India, Spain, Ukraine, negara ni memberi pilihan untuk pengundi mengundi tiada satu pun di atas. Jadi perkara ni membolehkan semua pengundi keluar mengundi walaupun tak ada siapa pun yang diorang nak undi. Fakta yang kelima, budak 16 tahun dekat Brazil dah boleh pergi mengundi. Sejak tahun 1988, rakyat Brazil mempunyai hak mengundi bila dah capai umur 16 tahun. Bukan dekat Brazil je, dekat Austria, Nicaragua dan Argentina pun tetapkan umur 16 tahun dah boleh pergi mengundi. Bagi Indonesia dan Sudan, had umur untuk mengundi adalah 17 tahun. Sesetengah kawasan dekat Jerman pun dah mula tetapkan had umur adalah 16 tahun. Di Scotland pada 2014, Scotland membenarkan remaja usia 16 dan 17 tahun untuk keluar mengundi. Hal ini untuk beri pendedahan kepada pengundi muda untuk terlibat dalam demokrasi negara. Yang keenam, Estonia boleh mengundi secara online. Tak perlu nak balik kampung beratur panjang semata-mata untuk mengundi. Sejak 2005, Estonia dah membenarkan rakyatnya untuk undi secara online. Walaupun undi secara manual lebih popular, tapi pada tahun 2015 menunjukkan 30% orang mengundi secara online. Sistem dan talian ni berfungsi lebih lancar sebab setiap rakyat diberi ID dan nombor PIN masing-masing. Log masuk hanya boleh digunakan oleh individu tu sendiri je dan boleh juga untuk bayar cukai atau denda. Yang ketujuh, pengundi dekat Amerika Syarikat terendah berbanding negara maju yang lain. Menurut laporan tahun 2016, Amerika Syarikat mempunyai serendah 53.6% pengundi yang mengundi. Sebagai perbandingan, dekat Belgium merupakan jumlah pengundi yang paling ramai iaitu 87.2% pada tahun 2014. Yang ke-8, negara Chile, lelaki dan perempuan mengundi secara berasingan. Bermula dari 1930, apabila wanita dibenarkan mengundi di pilihan raya kecil, rakyat lelaki dan perempuan ditetapkan untuk mengundi di pusat yang berbeza. Hal ini disebabkan perempuan tak dibenarkan lagi untuk undi di pilihan raya besar.
Tapi pada tahun 2012, kerajaan menetapkan pusat mengundi mengikut jantina tidak lagi diteruskan. Tapi proses pengundian secara berasingan masih lagi dipraktikkan. Yang kesembilan, di Gambia ada kemudahan kreatif untuk pengundi yang buta huruf. Majoriti rakyat Gambia adalah buta huruf. Untuk memudahkan, diorang ni boleh mengundi dengan gunakan guli dan dimasukkan dalam tong besi mengikut warna dan gambar calon. Apabila undi guli ni masuk dalam tong besi, akan menghasilkan bunyi ding. Kalau bunyi ding tu lebih dari sekali, jadi undi tu dikira undi rosak. Yang ke-10, angkasawan pun boleh pergi mengundi. Angkasawan Amerika Syarikat yang berada jauh dari bumi pun boleh pergi mengundi sejak 1997 apabila Texas membenarkan dan menghantar kotak undi untuk angkasawan yang berada di angkasa lepas. Apabila selesai mengundi menggunakan kertas undi yang dihantar melalui email, ia akan dihantar kembali ke bumi. Para petugas akan menyahkutkan kotak undi untuk mengira undi para angkasawan. Jadi, itulah 10 fakta menarik mengenai pilihan raya di seluruh dunia. Jadi, kepada korang yang dah layak untuk mengundi tu, jangan lupa keluar pergi mengundi. Lakukan tanggungjawab korang. Apa kata korang share sikit dekat ruangan komen, parti mana yang korang pilih untuk PRU kali ni? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.